Siapa kalian? والثاني والثاني الأمرين والثاني من الأمرين والثاني من Kenapa kita belum tahu ini? Atau mesti tahu kenapa kita ini masa apa betul? Oh yang benar dulu supaya kita tahu. Yang terus supaya kita kalau kita mesti tahu. Kemajuan manusia menyebabkan kita terhadap daripada itu. Bila terhadap Islam atau itu kuatan untuk wanita dan jadi manfaat kita nampak. Pada sini dalam wanita kalau orang tidak membaca dengan biasa, sebab orang yang masih tidak dalam keadaan dia akan berhadap daripada yang datang. Taufik apa? Kekuatan untuk melakukan ada kekuatan. Itu menyebabkan orang yang tak mampu kehidupan dalam kehidupan Allah. Mungkin dia rasa dia dan mungkin orang yang betul-betul tapi bisa langsung ataupun ibadah yang berbeza. Tapi ini mesti dari banyak terjadi ibadah yang sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى والثاني من الأمرين إنما تلزمك التوبة لتقبل عبادتك فإن رب الدين لا يقبل هدية وذلك أن التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم فرض لازم وأمة العبادة التي تقصدها نفل فكيف يقبل تبرعك والدين عليك حال لم تقضه أم كيف تترك لأجله الحلال والمباح وأنت مصر على فعل المحظور والحرام وكيف تناجيه وتدعوه وتثني عليه وهو والعياذ بالله عليك غضبان فهذا ظاهر حال العصاة المصرين على المعصية والله المستعان. Dan yang kedua berdoa untuk Masa kita buat meningkat kamu belum mendatang apa untuk kalau yang pertama saya yang belum mendapat tahu ini tahu itu lah yang kedua ini nama terlezat atau beliau sendiri wajib kamu wajib ada berdoa itu pada ibadah supaya diterima daripada kamu anak kalimat kamu masih dikotori terus masih tahu terus hari ini ibadah kamu perlu diterima oleh kamu hamba dan kalau berdoa amalanmu mana kamu akan mendapat kamu akan mendapat jadi macam itu ya pada bila bahagia adalah masalah
Akhir sekali bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin jauh. Ini manja dosa. Dan dosa saja manja. Hanya namanya taufik buat apa? Kalau ada buat apa dari itu? Jadi bila dia buat apa lagi? Apa lagi itu? Kalau dia tidak diterima, itu sebab kamu mengatakan apa? Kamu berdoa kita mengisi tahu tadi bentuk menjadi lagi mula berjalan dan bagaimana Allah ini kerana uang itu lain pada tidak terima ada orang yang tersibuk bagi hati tambah apa mana dia kita apa mungkin uang hutang dia dia tahu hutang itu sekali dia mengumumkan lagi berhutang ini sesat dulu, ini biasa manusia. Sesat dulu, ini bukan sesat orang ini. Allah yang itu ada di sisi orang yang berarti. Ini dia dulu. Dia sangat apa yang boleh. Kalau orang biasa mungkin menguji. Ujian dia boleh itu ada mana? Bawa jadi ngaji tu. Lalu dia ada kekuatan, dia umpuk. Jika Allah ini sama aku besar tu, cara kita ni, sehingga kita bersyukur kita bawa dia dia itu ada kita yang ada nanti oleh kuasa musnya ada manusia itu berada di kuasa musnya yang mana yang mahu dari itu jadi selesai harus sudah lebih kenal dekat dari tiga benda. Ini ada kali kepada dia masalah dia terus lagi tapi kita lupa dengan dia buat dia sedangkan masalah dia besar buatkan dia lupa macam dia dekat dia sekali kena digajah lagi ada dalam keadaan besar وذلك أن التوبة عن المعاصي ini adalah taubat daripada dosa wa al-usul dan al-usul mana kita melemparkan lawan orang yang diambil bakal dia buat sesuatu yang boleh dilakukan ini adalah sesuatu yang lazim yang kita dia benar kita tiba-tiba kita buat belajar dia kumpul lagi tapi kita selalu Allah kena rapat orang kita selalu ni kita kena selesai untuk mereka balai bagi membacakan isu yang kita itu adalah sesuatu yang kalau kita tak buat itu bukan biasanya mana tahu buat daripada biasanya kemudian selesai masalah kita menemukan itu bukan biasanya wa'amatu al-ibadah dan keseluruhan ibadah adalah taksiduha yang kamu nak melaksanakan kalau awal waktu memang kita boleh buat amal ini waktu berdosa sebagai wajib mana waktu kita boleh kari boleh buat amal senang amal wajib jadi untuk dekatkan diri boleh amal waktu sunnah je
Tapi taubat harus selesai masalah waktu itu juga wajib tiba-tiba kita tak punya sunat ketiga kali apa wajib mencari minum Fakaifa bagaimana yuqbalu minka bagaimana diterima daripada bagaimana Tuhan sunat kamu Fakaifa yuqbalu minka tabarruka tabarruka yang diterima bagaimana Allah boleh menerima kamu wadai ma'alika halul sedangkan masih ada kamu batas dan bersesat dulu halul lam taqbihi yang bersih belum kamu tu bersama kamu wa kaifa tadru bi ajli halal bagaimana kau boleh meninggal kerana sesuatu yang halal kau boleh meninggalkan sesuatu yang halal kerananya wal-lu'at sesuatu yang harus kerananya wa anta muslimun sedangkan kau muslim berdosa ada fi'il dulu berdosa dalam yang dilarang wal haram dan yang halal maknanya kalau kita berdosa tapi kita hasilnya kita dalam waktu yang sama kita masih buat dalam proses ini kita orang yang ada cantik kalau orang cantik tidak bertanya yang kami tidak rumah itu akan berada dia daripada sesuatu yang di luar itu mengingatkan kepada diri dan ini akan ada bertanya tolong dia dan bagi semua keadaan pasukan kejadian ada apa yang buat siapa raya pada semuanya buku pasti semuanya ada buku dan bersikap itu kalau itu subuh itu berbahaya. Aku hukum kita semalam hukum emak. Apa ibadah? Sebab sebab mengajar itu terus. Apa yang buat? Macam tadi taufik, betul itu bukan taufik. Itu adalah dan mana kekuatan untuk buat. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita lupa dan kita juga pernah dan tidak semua berbuat ibadah masih lagi orang kata dia dihantui atau orang dikuasai oleh dikuasai dengan ibadah itu bukan masih kita terluka kita isi Allah kita bukan sebab kita tapi sebab yang sebab ibadah bagi kedua dalam keadaan manusia kedua ibadah tidak maknanya ibadah yang sebab kita Allah ibadah yang kosong maknanya ibadah yang ibadah yang biasa waktu buatkan diri kepada Allah itu akan dekat ini itu adalah dan itulah yang kita terjadi ibadah wajib hakmun laimun kita lagi apa tu taubat dan kita apa tahu baik bagaimana menjadi bagaimana kamu bersedia untuk belajar dengan Allah bersedia dengan Allah bersedia dengan Allah watadamu kamu nak meraih lagi kepada Allah wa tusni alaihi kamu nak memuji Allah wa huwa wal a'yadu billah sedangkan dia Allah wal a'yadu billah ta'ala itu ada dia berhubungan Allah mahu kita kan diri mahu kita diri begitu kan dia juga benar-benar nak dekatkan kita
Kita bukan dia. Tak selesai lagi. Oh, kena hubungan. Patut selesai. Tak ada selesai. Bini masuk lagi apa? Kampas. Dia bagi gaduh, kena selesai. Barulah kalau kita akan jadi aksesori yang memperhidupkan itu. Kalau tidak, itu manusia itu. Allah Subhanahu Wa Taala yang munculkan Allah Subhanahu Wa Taala misalnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada sahaja untuk lebih. Jadi bagaimana cara kita melintasi Allah? Bagaimana diketahui oleh Allah? Maknanya kalau kita dosa lepas dulu dikira sebab kita harus berkorban kepada dia bin nawafil dengan buat nafsu. Baik. Fahadha zahirun, maka inilah yang zahir halil usah, zahir daripada keadaan ahli maksiat. Al-musirrin al-maksiat yang berusaha melakukan maksiat. Sekali pun dia buat maksiat itu, dia tak buat, dia masih masuk dalam kategori orang yang berusaha. Dan mana dia tak butuhkan hubungan dia dengan maksiat. Tak butuh hubungan maksiat banyak dengan cara buat. Ini yang akan membuat dia saya tahu. Maksudnya alam masyarakat Allah musta'an Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita nak bebaskan terus untuk kita nak mendaki Allah itu supaya tujuan apa? Supaya kita dapat perkara satu ini kita dapat apa? Dapat apa? Ingatlah dapat yang kedua supaya kita dapat dapat taufik, boleh buat ibadat. Boleh buat ibadat, dapat kabul ibadat kita ibadat. Dan dia akan meninggal ajar. Dia nanti kita semakin macam tengok. Bila kita tengok, itu kita pun terus. Dengan maknanya hati kita tengok, dia nampak. Maksud kita boleh nampak. Mana yang sepatutnya kita boleh buat, mana yang sepatutnya kita boleh. Barulah kita tak boleh kalau kita tak apa pun mana beliau kira semua banyak beliau kira semua tak beliau kenapa model kenapa model aku sekali itu buat model agar kira semua di situ hari kita tak dan ibarat yang dibuat dan dikosok lagi jauh. Aman orang menganggap baca Quran model dalam keadaan mencukup. Kadang-kadang dia nak mencukup model, tapi dia nak model dia boleh buat. Dia boleh hari ini baca Quran, Quran anak-anak. Soal Quran, mencukup Quran. Namun tahu baca Quran dalam keadaan yang ada. Dalam keadaan dia kasih kenafian dia buat dia dapat dia berubah. Tidak dapat. Bila orang mungkin tidak lalu. Dia keliru. Mana yang Tuhan suruh, mana yang setan. Mana yang Tuhan nak, mana yang nafsu dia, mana yang setan. Ramai mana orang yang bertahan atas sebab kampung dalam keadaan dia situ maupun. Ramai orang yang bertahan atas sebab kampung dalam keadaan dikasih cuma boleh. Itu kemuliaan lagi. Tapi yang dipertahankan adalah semata. Bagaimana orang yang tunjuk kehebatan dia dalam keadaan dikasih dianggap orang berubah. Kalau dia bukan dia dalam keadaan dia boleh kita. Sebab saya tampis itu budaya. Dan dalam hal ini pada ada kuat ilmu di mana umur
kita sesuai apa itu aku ingat wali-wali kita yang sebab kami juga wabi'ala jika yang kemudian lan abrahuhu wajib agama madam kalisanuhu ma'ad madam tawamu fi hadisani Allah wa Rasul selamanya perlu ada sama aku tak tahu daripada bisa itu inginnya itu sebab dalam ulama tasawuf kalau kita tak tahu itu sebab golongan-golongan kopi yang datang yang sebab dari sejak amat sekali bagi orang aku tidak jadi itu model tapi bagi orang aku dari dia ثم قال رحمه الله تعالى فإن قلت فما معنى التوبة النصوح وما حدها وما ينبغي للعبد أن يفعله حتى يخرج من الذنوب كلها فأقول أما التوبة فإنها سعي من مساعي القلب وهي عند التحصيل في قول العلماء رضي الله عنهم تنزيه القلب عن الذنب قال شيخنا رحمه الله تعالى في حد التوبة إنه ترك اختيار ذنب سبق مثله عنه منزلة لا صورة تعظيما لله تعالى وحذرا من سخطه ولها إذن 4 شرائط إحداها ترك اختيار الذنب وهو أن يوطن قلبه ويجدد عزمه على ألا يعود إلى الذنب البتة فأما إن ترك الذنب وفي نفسه أنه ربما يعود إليه أو لا يعزم على ذلك بل يتردد فإنه ربما يقع له العود فإنه ممتنع عن الذنب غير تائب عنه. Jadi itu boleh tadi tentang tahu taubat yang menjadikan kita bukan kita. Taubat yang menjadikan majal dosa itu tak mengikut kita. Majal dosa ini mana? Kita adalah kagak yang paling kita jadi apa dia taubat? Taubat al-nasuh. Fa'in qulta, kalau kamu kata, mereka ada bertanya, Fama ma'ana taubat al-nasuh. Apa yang maksudnya taubat al-nasuh? Taubat al-nasuh. Kalau bagi taubat al-nasuh, saya taubat al-nasuh. Apa dia makna taubat nasuh? Kalau taubat lagi masuk di sini untuk kita bebaskan kita daripada belenggu dosa. Wala yang bagi dalam hati hanya pada apa yang sepatutnya wala yang apa yang wajib bagi seseorang hanya pada melakukannya hatta ya sehingga dia keluar, dia dapat keluar minat dulu daripada semua sehingga dia dapat masuk dalam senarai hatta itu orang-orang yang bertobat. Maknanya dia dapat keluar dari senarai al-muslim iaitu al-muslim masih dihantui oleh kemajalan kesialan terus. Lalu ada itu dia balik. Hanya dia bebas daripada kesialan terus. Dan sekarang dia
maka inna Allah yuhibbu tawwabin. Yang kemarin tawwabin, orang-orang yang bertawab. Wa yuhibbu tawwabin, ayat kepada orang yang menyucikan diri. Fa'akulu maka tulawal. Kenapa kita biasa kemudian apa teman-teman yang dimasukkan dengan taubat amat taubat taubat itu boleh ila sa'bun masa taman kita kata bahawa taubat itu adalah kerja satu kerja daripada kerja taubatnya perbuatan dan bukan dua itu macam disifat lain, macam disifat ikhlas, sifat tawal, sifat itu semuanya sayur manusia. Itu berarti perbuatan daripada buat ini dia akan melahirkan sehingga keadaan hati kita itu menjadi tanah yang bertaubat, yang menjadikan seseorang itu taibun, orang yang bertaubat. Makna khalidah ni nak menzahirkan apa yang ada dalam ataupun nak meneguhkan apa yang ada di dalam. Hak sebenarnya taubat ni hak duduk dalam. Wahia sa'yun mimma sa'i, sa'yun orang kata perbuatan, mimma sa'i daripada perbuatan al-qalbi, perbuatan hati. Makna dia bahagian dalam, dia bukan bahagian luar. Wahia inda tahsil fi qaulil ulama radhiyallahu ta'ala anhum, dan dia taubat itu inda tahsil, ketika tahsil daripada kata-kata para ulama. Mana ketika kita nak sipuk daripada kata-kata para ulama, kita keluarkan apa dia taubat. Ini dia definisi dia. Qala syekhuna rahimahullah, telah berkatalah guru kami rahimahullah, guru Imam Ghazali. Jadi maksudkan di sini seperti mana disebut dalam kitab-kitab syarah dia, iaitulah Syekh Abu Bakar At-Turtusi. Syekh Abu Bakar At-Turtusi ini salah seorang daripada tok guru Imam Ghazali. Ghazali ramai tok guru dia, antaranya Syekh Yusuf An-Nassaj, antaranya Al-Faramadi, itu banyak, ada 2-3 orang guru Imam Al-Ghazali. Fi haddi taubah, tentang hak taubat. Hak taubat dengan makna takrif taubat. Supa je hak, haqiqah, mahiyah, sama je. Makna takrif hak jenis hak, takrif hak jenis hak. Apa dia? Definisi taubat. Innahu tarku ikhtiyar, sesungguhnya taubat itu tarku ikhtiyar, meninggalkan ikhtiyar, meninggalkan nak apa? Nak zambin, nak buat dosa. Meninggalkan, makna meninggalkan nak buat dosa. Nak buat dosa tapi kita tinggal. Nak buat dosa, kenal lagi tapi kita tinggal. Kita tinggal. Maksud dia, kita berazam untuk tidak buat. Makna hati kita tak boleh buat dah. Kalau nak buat pun dia akan tinggal. Makna berazam sungguh-sungguh untuk tak nak buat. Sebab apa berazam sungguh-sungguh untuk tak nak buat? Sebab dia takut kepada Tuhan. Dia nampak betapa mudaratnya dosa tersebut. Dengan makna dia nyesal tu. Bila nampak buruk, dia nyesal. Nyesal tu pula sebab takut kepada Allah. Maka timbullah keazaman untuk tak nak buat lagi. Azaman tak nak buat lagi, itulah yang dimasukkan dengan taubat. Innahu tarku ikhtiyari zambin, sesungguhnya taubat itu ialah meninggalkan nak dosa, nak buat dosa. Makna dia berazam untuk meninggalkan dosa. Sabaqa mislu, dosa yang telah terdahululah seumpamanya, seumpama dosa kita nak tinggal. Makna sebelum pada tu kita pernah buat dah dosa
dosa tu. Tapi hak kita nak tinggal ni bukan dosa tu sebab benda tu dah berlalu dah. Contoh kita minum arak, waliyadzubillah, bukan kita orang lain. Orang tu minum arak contohnya, dia berazam untuk meninggalkan minum arak. Kalau dia berazam nak tinggal minum arak tu adalah seumpama dosa yang pernah dia buat sebelum pada tu, yang namanya minum arak. Anhu daripada seseorang tu. Manzilan, meninggalkan nak dari segi manzilan, bukan manzilah, manzilatan. Dari segi manzilah. Manzilah ni dengan makna sama ada dia tu mampu buat lagi ke ataupun dia tak mampu buat dah pun dia nak tinggal, dia tak mampu dah, dia berazam dah untuk meninggalkan perkara tersebut. La suratan, bukan semata-mata dengan rupa. Kalau semata-mata dengan rupa, benda yang nak tinggal tu maknanya dia masih ada kemampuan. Masih ada kemampuan untuk nak tinggal. Tapi dia meninggal, tu dengan tinggal dengan rupa sungguh. Dia ada kemampuan. Contohnya orang tua dah, ataupun orang kena kerak dah kemaluan dia. Dia kena kerak dah kemaluan, nak berzina tak boleh dah. Orang gini boleh tak dia nak taubat daripada dosa zina? Boleh, sebab definisi taubatnya dia meninggalkan dosa dari sudut manzilatan, kedudukan, bukan dari sudut suratan. Kalau suratan dengan makna kalau dia dah urut dah nak buat, tak boleh nak taubat dah. Taubat masa dia ada kemampuan untuk nak buat tapi dia tinggal daripada nak buat, baru jadi. Ini dia kata la suratan, bukan surah. Dengan makna orang yang tak ada kemampuan pun kalau dia nak taubat masih lagi ada ruang taubat bagi dia. Sekalipun kalau dia nak buat, dia tak buat. Orang kena kerak tangan kaki dah. Kena kerak tangan kaki. Nak taubat daripada dosa mencuri, boleh ke tak? Boleh lagi. Sebab definisi taubat tinggal dosa yang seumpama tu dari sudut kedudukan, bukan dari sudut rupa dosa tu yang sebenar. Kalau rupa dosa tu yang sebenar, maknanya bila tangan dia kudung, kaki dia kudung, tak mampu dah dia nak curi, nak tinggal curi apa benda lagi, nak tinggal nak apa lagi. Memang nak dia tak urut dah. Ada. Orang yang macam tu masih lagi boleh bertaubat. Dengan makna dia azam sungguh-sungguh tak nak buat dah. Nak tinggal sungguh tidak untuk mencuri buat kali yang kedua dan yang ketiga. Maka kalau dia berazam, dia masuk dalam kategori orang yang bertaubat. Dan dia meninggalkan nak buat dosa tu ta'ziman, kerana membesarkan Allah, bukan kerana takut celaan manusia, takut kena hukuman jara 3 tahun. Orang yang berhenti daripada makan riswah kerana apa? Dan dia berazam untuk tidak makan riswah lagi pada masa yang akan datang. Berazam untuk tidak buat lagi pada masa yang akan datang. Kerana apa dia buat gitu? Kerana dia takut kepada Allah. Tu orang panggil orang bertaubat. Tapi kalau kerana dia takut kena hukuman, kena buang kerja, tu bukan orang yang bertaubat. Itu hanya orang yang berhenti daripada makan riswah. Itu bukan orang taubat. Masih lagi diikat dengan dosa makan riswah. Orang yang mata dia duk tengok maksiat, tiba-tiba mata dia sakit, buta mata dia. Nak tengok maksiat boleh tak lagi? Tak boleh dah. Lepas tu nak taubat ke mana? Boleh taubat lagi? Boleh taubat. Boleh taubat, tak ada masalah apa. Okey. Dan dia taubat tu sebab apa? Sebab takut kepada Allah. Bukan takut dia tengok benda, dia tengok maksiat, tiba-tiba mata dia kelabu. Kemudian dia rasa takut, apa bahaya ni kalau tengok maksiat mata aku kelabu lagi jadi buta gini. Kemudian dia berubat mata dia cerah pula. Tidak tengoklah maksiat tu. Sebab takut-takut lagi mata dia akan hilang pula. Bukan takut kepada Allah tu. Takut kepada hawa tu duniawi, maka tu tak masuk dalam kategori orang yang bertaubat. Jadi taubat ni kita tinggal suatu perbuatan yang buruk itu ta'ziman lillah, kerana takut kepada Allah, takut kepada hukuman Allah, takut mendapat penghinaan daripada Allah. Dengan makna taubat ni dia datang daripada ingatan kita kepada Allah. Taubat ni dia datang daripada makrifat kita akan Allah.
Kalau orang kafir, ada tak orang kafir taubat? Dia curi. Lepas tu dia taubat daripada curi. Orang panggil taubat ke tak? Bukan. Sebab tu bukan takut kepada Tuhan. Sebab tu kerana nak jaga keselamatan diri dia daripada hukuman. Jadi taubat mesti datang daripada makrifat akan Allah, mesti datang daripada iman kepada Allah, mesti datang daripada ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dia tak taubat. Dia tak taubat dengan makna dia berhenti daripada maksiat, tapi dia tak masuk dalam kategori orang yang bertaubat. Baik. Habis itu wa hadran min sakhatihi, dan takut kepada kemurkaan dia. Hadran ni maknanya takut ataupun ia berawas ni sebab takut. Takut menerima hukuman daripada kemurkaannya, kemurkaan dengan sebab kemurkaannya kemurkaan Allah. Itu taubat. Falaha idzan, maka baginya bagi taubat itu idzan kalau begitu arba'atu syaratin, ada 4 syarat. Kalau dah cukup 4 syarat ni dah sah kita punya taubat. Ihdaha, ataupun itu tidak dinamakan dengan taubat. Dah cukup 4 syarat ni dah sah taubat, ataupun tidak dinamakan dengan taubat, tapi dinamakan dengan benda lain. Ihdaha, salah satunya tarku ikhtiyari dzambi, makna meninggal nak kepada dosa. Nak kepada dosa, nak buat dosa. Maknanya apa? Meninggal nak buat dosa tu wa huwa an yuwaqtina qalbahu, dia memaksa hati dia. Waqtana yuwaqtinu ni maknanya dia berazam lah. Makna dia paksa hati dia tu. Wa yujarrida azmahu, dia zahirkan keazaman dia. Ala annahu, bahawa sesungguhnya dia la ya'ud ila dzambi albattata, dia tak akan kembali kepada dosa itu battata ai aslan, maknanya sama sekali. Batta tu asalnya maknanya putus. Batta ya butuh. Battan maknanya putus. Mana putus? Mana dia putus ni orang panggil berazam. Mana dia berazam untuk tak nak kembali lagi kepada dosa tadi. Yang dia tak nak kembali tu, itulah perbuatan seumpama dosa lalu yang telah dia lakukan. Yang pertama. Jadi nak berazam tu mesti datang daripada an-nadam, datang daripada rasa menyesal. Rasa menyesal sebab apa? Sebab takut kepada Allah. Sebab takut kepada Allah Subhanahu. Yang pertama, wa huwa an yuwattina, dia mentautingkan hati dia, wa yujarrida, dan dia menyucikan azmahu, azam dia, ala alla ya'ud, untuk tidak akan kembali lagi ila dzambi, kepada dosa itu albattata, sama sekali. Fa amma in taraka zambi, adapun kalau dia meninggalkan suatu dosa tu, wa fi nafsihi, dalam diri dia tak berazam, dia tidak paksa diri dia untuk berazam. Annahu rubbama ya'udu ilaihi, dalam diri dia boleh jadi dia akan kembali semula. Dia tak makan risuah ni sebab apa? Sebab penguatkuasaan SPRN kuat sangat. Jadi dia out dulu. Bukan kata dia nak berhenti terus tu, dia out dulu. Aula ya'zim, ataupun dia tidak berazam ala zalik, tidak berazam untuk nak meninggalkan dosa tu, tidak berazam untuk tidak kembali semula kepada dosa tu. Bal yataraddadu, bukan dia taraddud, dia dah ambil sikap yang putus. Fa innahu rubbama yaqa'u lahu al-'ud, kerana sesungguhnya boleh jadi yaqa'u lahu al-'ud, kembali semula kepada dosa tu berlaku kepadanya. Orang yang macam ni tidak dinamakan dengan taib, dia hanya dinamakan fa innahu mumtani'un 'anil dzambi, dia hanya dinamakan orang yang menahan diri daripada dosa. Ghairu ta'ibin minhu, bukan orang yang bertaubat daripada dosa. Kita dak mengutuk dah orang sebab kena kepuk kepala sekali. Serik dah aku tak mau cakap depan mulut dah. Sebab apa? Sebab takut orang
orang ketok pula kepala kita. Nah, tapi kalau ada peluang kita nak buat lagi. Nak buat lagi, kalau orang rendah pada kita nak buat lagi. Ini bukan orang yang bertaubat. Ketika mana dia tahan diri dia tu, dia adalah seorang yang mumtani' anil dhambi. Orang yang menahan diri dia daripada dosa. Laisa huwa ta'ibun anil dhambi. Dia bukan orang yang bertaubat daripada dosa. Dia tak masuk dalam firman Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Baik. Ala tara, tidakkah engkau melihat annahu yasihul qaul, bahawa engkau wasaniyatu, syarat yang kedua. Syarat yang pertama apa? Berazam. Dia paksa diri dia untuk tidak mengulang semula perbuatan dosa yang sama. Maksud dia berazam untuk tidak mengulangi dosa tu. Maknanya kalau masih lagi tak berazam, dia berhenti je, waktu masuk dalam kategori orang yang berhenti daripada dosa, bukan orang yang bertaubat daripada dosa. Yang pertama Yang kedua pula, wathaniyatu, dan yang kedua, ayyatuba min dzambin qad sabaqa anhu mithlu, bahawa dia bertaubat daripada dosa qad sabaqa anhu, yang pernah berlaku daripadanya. Sabaqa yang telah terdahulu, anhu daripada orang yang berdosa tadi. Makna dia pernah buat dosa dan dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Maknanya dia pernah buatlah dosa itu dulu. Idh law lam yasbiq anhu mithlu, kalaulah dia tak pernah buat dosa, lakana muttaqiyan, adalah dia tu orang yang menjaga diri dia daripada jatuh dalam dosa, orang yang bertakwa. Ghayra ta'ibin, dia bukan orang yang bertaubat. Orang bertakwa ni pahalanya besarlah juga di sisi Allah. Faham? Tapi dia tak diistilahkan sebagai orang yang bertaubat, tapi dia hanya dipanggil orang yang bertakwa. Ish makna takwa? Takwa daripada perkataan wiqayah. Wiqayah makna apa? Qu anfusakum, jaga diri kamu. Tu wiqayah takwa tu. Makna orang yang jaga daripada apa? Daripada kemurkaan Allah. Orang yang jaga daripada kemurkaan Allah, dia pernah buat tak kemurkaan tu? Tak pernah. Orang yang bertaubat, orang yang pernah buat dosa. Kalau tak pernah buat dosa, macam mana nak taubat? Dah tu dia duk istighfar, tu dia jaga diri dia. Pahala besar dah untuk orang bertaubat. Orang bertaubat besar lah. Kadang-kadang lebih besar daripada orang yang bertaubat. Sebab dia tak pernah buat dosa. Orang tak pernah buat dosa, dengar orang rajin buat dosa, kemudian dia taubat besar. Orang tak pernah buat dosa lah. Orang tak pernah buat dosa, itu maqam anbiya, itu maqam Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi pernah buat dosa tak? Tak pernah. Dan Nabi taubat tak? Nabi taubat. Taubat Nabi bukan taubat ni. Taubat pasal lain. Taubat darjat tinggi. Bukan macam kita taubat ni, bukan taubat. Jangan kita kata Nabi taubat 70 kali sehari Nabi bertaubat. Dengan makna paling-paling kurang 70 kali sehari Nabi buat dosa. Astagfirullah. Dia belajar dalam kita kan, Nabi tak pernah buat dah dosa. Mustahil Nabi ada buat dah dosa. Dah taubat tu, kita panggil taubat juga. Itu taubat lain, bukan hak ni. Nabi Adam fataballah. Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Itu taubat lain, bukan taubat hak ni. Hak ni taubat kita ni. Taubat orang yang ada dosa ni. Baru hak ni masuk dalam kategori orang yang bertaubat. Kita kata orang yang baik, orang bukan, kita kata lah, orang yang baik bukan orang yang tak pernah buat dosa, tapi orang yang baik, orang yang bertaubat daripada dosa. Bukan kita nak kata orang yang tak rajin buat dosa tu, bukan bila kita kata mana, kita kata orang yang, kan biasa kita kata gitu kan, orang yang baik bukan orang yang tak pernah buat dosa, tapi orang yang baik, orang yang menyesal, orang yang bertaubat apabila dia buat dosa. Maksud kita tu bukan kita nak kata dia ni sama dengan orang yang tak buat dosa pada Nabi Rasul. Orang kalau betul-betul dia tak rajin buat dosa, tu memang molek baiklah daripada orang yang buat dosa kemudian dia bertaubat.
Nampak tak? Orang tak buat dosa dia bertaubat. Cuma kita manusia biasa, kita tak terlepas daripada dosa. Kerana tu kita kena banyak bertaubat. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan malaikat. Maka kita kena banyak bertaubat. Dan kata-kata itu kita tuju kepada kita. Bukan tuju nak berlawan dengan Nabi, nak berlawan dengan malaikat, nak berlawan dengan Rasul. Tidak. At-taibuna minadz dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seumpama orang yang tidak berdosa. Adakah dia sama 100% dengan orang yang tidak berdosa? Seumpama macam orang tidak ada macam orang tidak ada dosa, dengan makna dia tidak akan dikena apa-apa hukuman daripada dosa yang pernah dia buat. Itu yang sepatutnya kita lakukan bila kita berdosa. Maknanya kalau orang yang dok buat dosa sungguh, memang baik dia membang lah daripada orang yang pernah buat dosa. Tapi ada tak manusia biasa yang tak pernah buat dosa? Ada ke tak? Kalau Nabi-Nabi tu memang pasti. Manusia biasa ni golek-goleknya kita akan jatuh dalam dosa. Itu yang Nabi kata, kullu bani adama khata'. Setiap anak Adam itu, dengan mana kebanyakan anak Adam itu, Ghalib ibni Adam, kebiasaan anak Adam itu khata', dia tu salah. Itu selain daripada Nabi, selain daripada Rasul. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang buat salah, orang yang bertaubat. At-taibuna habibur rahman, orang yang bertaubat tu kasih Tuhan yang bernama Rahman. Taibuna minadz dzambi kama la dzambala, orang yang bertaubat daripada dosa seumpama orang yang tidak berdosa. Sebenarnya rahmat Tuhan tu, rahmat Tuhan kepada kita tu. Maknanya walaupun kita buat dosa, tapi bila kita taubat, dihapuskan kita punya dosa seakan-akan kita tak pernah buat. Itu semata-mata rahmat daripada dia yang menuntut kita untuk berterima kasih, bersyukur kepada dia. Baik. Ala tara, tidakkah kamu melihat annahu yasihul qawlu, bahawa sesungguhnya yasihu al-qawlu, sah kita kata bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana muttaqiyan, Nabi itu muttaqi, Nabi itu bertakwa, Nabi itu jaga diri dia anil kufri, daripada jatuh dalam kekufuran. Wala yasihul qawlu, tidak sah kita kata, mana la yajuzul qawlu, tak harus kita kata. Kalau kita kata juga tidak menepati realiti kata-kata kita tu. Bi annahu kana taiban anil kufri, kita kata Nabi bertaubat daripada kufur, boleh. Tak kena kata gitu. Kalau kenanya Nabi muttaqiyan anil kufri, sebab Nabi tak pernah kufur. Syarat taubat, dosa tu pernah berlaku. Dosa yang kita berazam untuk tak nak buat lagi tu, itu dulu pernah berlaku. Barulah cukup syarat untuk kita nak masuk dalam definisi orang yang bertaubat. Dah kalau gitu buat dosa dululah, supaya kita menjadi orang yang disukai oleh Allah. Orang yang bertakwa pun Tuhan suka juga. Orang yang bertakwa lagi power dia. Orang yang tahan diri daripada buat dosa lagi hebat daripada orang yang bertaubat daripada dosa. Kalau ni nak khabar definisi taubat, bukan nak suruh kita buat dosa. Jangan salah faham. Kan tu kadang-kadang setan dia celah. Mu tak boleh, mu kena buat dosa dulu, baru boleh taubat, baru boleh kelebihan orang yang bertaubat. Kita pun betul itu buat dosa dulu. Akhir sekali buat dosa sedang mati, malaikat tunggu dah. Habis buat dosa bengok jauh-jauh. Alhamdulillah. Maknanya orang kata al-wiqayatu khairum minal ilaj. Menjaga tu lebih baik daripada merawat. Taubat tu merawat daripada penyakit dosa. Takwa itu menjaga daripada dosa. Idh lam yasbiq anhu kufrun bihalin, kerana tidak pernah mendahului, tidak pernah terdahulu daripada Nabi kufrun, kekufuran bihalin sama sekali.
Nabi tak pernah kufur. Kalau kita kata Nabi pun buat dosa kufur, kita jadi kufur wala ya. Mustahil Nabi tersalah melakukan dosa kufur sama ada sebelum jadi Nabi ataupun selepas jadi Nabi. Itu bahaya kalau orang kata Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi dia juga macam orang jahiliah yang lain, dia juga syirik kepada Allah tu, jadi boleh bawa kufur cakap gitu. Ni boleh bawa kufur juga. Sebab Nabi dia maksum, dia terjaga daripada kufur bil ijma', dengan ijma' seluruh ulama. Wa anna Umar, dan sah kita kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kana taiban al-kufri, dia pernah bertaubat daripada kufur sebab dia pernah kufur sebelum daripada dia beriman. Lima sabaqa anhu, kerana telah mendahului kekufuran itu anhu daripadanya, daripada Sayyidina Umar. Lima sabaqa zalika kufur anhu daripadanya, daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu syarat yang kedua. Dengan makna orang yang bertaubat, nak masuk definisi taubat, orang tu penuh buat dosa, baru dia boleh berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Wasalisatu, yang ketiga pula, annal ladzi sabaqa anhu, bahawa sesungguhnya dosa sabaqa anhu yang pernah dia buat tu, yakunu mithla alladhi yatruk ikhtiyarahu, adalah ia seumpama dosa yang dia meninggal nak buatnya, yang dia paksa diri dia untuk tidak mengulanginya. Makna hak dia paksa diri dia untuk tidak mengulanginya, dosa yang sama yang pernah dia buat sebelum daripada itu. Fil manzilah, pada manzilah, pada kedudukan, wad darajah, manzilah dan juga darajah. La fi surah, bukan pada surah. Kalau pada surah, syarat dia mesti dia mampu buat lagi dan dia tinggal buat, waktu baru orang panggil taubat. Itu tidak disyaratkan. Makna disyaratkan dia berazam saja, sama ada dia mampu buat ke tak mampu buat ke, maka dia dah termasuk dalam definisi orang yang bertaubat. Ala tara, tidakkah kamu melihat, anna syaikhal harami, seorang syekh ni orang yang tua, al-harami yang tua renta dah. Haram ni makna tua sangat-sangat dah. Nak balik rumah, kadang-kadang nak masuk dalam Jambang, salah pergi ruang tamu dah, tak apa ingat mana dah. Al-fani, makna yang nak binasa dah, nak mati lela dah, dah ogok dah, makan pun orang suat dah. Allazi sabaqa minhu zina, yang dahulu dia pernah berzina. Wa qat'ut tariq, maknanya pernah merompok. Qat'u ni kerak, at-tariq kerak jalan. Kerak jalan maknanya merompok. Kalau negara Arab, kalau kita jalan musafir, ada perampok, dia ropok kita tengah jalan, minta duit daripada kita tengah jalan. Orang Arab, Syekh Arab seorang, dia naik, dia mari Malaysia. Siapa kat tu tengok tu kita pun berhenti, kita pun bayar, nah, tu macam ke kutak otorik tu, macam ke perampok tengah jalan lah tu. Nah, tapi jangan kata perampok pula, macam dia bayar, dia pun beri risik. Syekh Arab ni tengok dia, bila dah jauh sikit, Syekh Arab kata mana, baiknya perampok kampung kata, siap bagi risik lagi. Nak cari perampok kampung aku gini memang payah lah. Maknanya siap bagi risik tu. Lalu dia berhenti minta biti, bagi risik pula. Dia kata, Quta'ut tariq indakum mu'addab. Maknanya baik sangat-sangat. Tapi kalau kampung aku, bukan kata nak apa bendanya, nak bagi risik, dia ambil habis harta. Ni tidak ambil banyak, habis sikit ni. 10 rijal, 20 rijal, bagi risik pula. Quta'ut tariq indakum mu'addab. Baik. Mana? Fil manzilah. Ala tara anna syaikhal harima, tidakkah kamu melihat syekh yang harim ni mana dak ogok dah, alfani nak mati lele dah. nak bangun pun dak ogok dah. Nak berzina apatah lagi.
nak apa bendanya, nak pergi merokok, apa tahu lagi yang ada agak dah. Idza arada an yatuba an zalik, kalau dia nak bertaubat daripada zina, nak bertaubat daripada merokok tu, yumkinuhu at-taubah, dia masih boleh untuk bertaubat. Sebab apa? Sebab tarkul ikhtiyar dzambin sabaqa misluhu tu manzilatan, tu takrif dia. Bukan suratan. Kalau suratan, syarat dia mesti dia ada kuat lagi. Dan dia tinggal. Nak, dia berasa nak, dia ada kekuatan, tapi dia tinggal. Baru dinamakan dengan taubat. Itu bukan. Itu bukan definisi taubat. Idlam yughlaq anhu babuha, kerana masih belum ditutup daripadanya pintunya, pintu taubat. Wala yumkinuhu tarkul ikhtiyar zina, dalam keadaan tak mungkin lagi dia nak meninggalkan ikhtiar zina. Wajib dia kena tinggal dah. Sebab dia tak mampu nak buat dah. Wa qat'u tariq, dan untuk merompak. Tapi dia masih lagi boleh bertaubat, dan dia masih lagi berada dalam definisi taubat. Boleh jadi taibun lagi, sekalipun dia tidak berkemampuan dah untuk nak buat dosa yang sama. Baik. Idhu wa la yaqdiru sa'a ala fi'li zalika, kerana dia tak mampu dah walaupun seketika untuk nak buat perkara tersebut, iaitu dosa yang pernah dia buat. Fala yaqdiru ala tarki ikhtiyar, dan dia tak mampu untuk nak meninggalkan ikhtiyar dia dah, tak mampu dah. Sebab apa? Sebab memang dia tak ada ikhtiyar dah. Memang dia tak ada kekuatan langsung nak tinggal ikhtiyar mana. Tapi dia masih lagi masuk dalam definisi orang yang bertaubat. Fala yasifu wasfuhu bi annahu tarikun lahu mumtani'un anhu, maka tidak sah kita sifatkan dia bahawa dia meninggalkannya dan dia menahan diri dia daripadanya. Wa huwa ajizun anhu, ketika mana dia memang tak mampu dah untuk nak buat. Ghairu mutamakkinin minhu, mutamakkin dengan makna dalam keadaan dia tidak mampu daripadanya. Walakinahu, akan tetapi dia yaqdir, akan tetapi dia mampu ala fi'li ma huwa mislu zina, mampu untuk nak buat sesuatu yang seumpama zina, wa qat'it tariq, dan apa benda kita kata, dan merompok fil manzilah, dari sudut manzilah. Mana dia berazam untuk meninggalkan dosa yang seumpama pernah dia buat dari sudut manzilah. Mana bukan dosa tu saja, dosa-dosa lain yang dia boleh buat, tapi dia tetap tinggal. Ini makna orang yang bertaubat. Kalau dosa hak kopok dia tu boleh dia nak buat lagi, lepas tu memang dia tak mampu nak buat, tapi dia masih boleh buat dosa-dosa lain yang manzilah dia sama, yang masih lagi duduk dalam kategori dosa. Dengan makna dia berazam untuk tak nak berzina lagi, dia berazam untuk tak nak merompok lagi, dalam waktu yang sama dia meninggalkan dosa-dosa lain yang masih dia mampu buat itu. Itulah yang dimasukkan dengan orang yang bertaubat daripada dosa. Jadi kita buku apa dah jam? 27 dah. Kita berhenti situ lah. Kita berhenti syarat yang ke-3 dah. Mana tadi? Wasalisatu anna allazi sabaqa anhu yakunu misla allazi yatruku ikhtiyaru fi manzilah wa darajah, la fi surah, bukan pada surah. Kita berhenti situ. Baik, ada apa-apa dah? Ada apa-apa soalan dah? Itu pelengkap kepada taubat. Kita mensahihkan bahawa kita betul-betul menyesal terhadap apa yang kita buat. Tak jadi. Sebab taubat tu amalan hati. Hati tu lebih penting. Maknanya kita menyesal, kemudian kita
berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa itu, taubat. Kemudian istighfar itu pelengkap. Kalau kita istighfar saja tapi kita tak menyesal dan kita tak berazam untuk nak meninggalkan dosa kita tu, bukan kita tak ingat pun, sekadar astagfirullah, waktu istighfar saja, itu bukan taubat. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan dengan dosa yang kita buat. Okey. Mana kalau hati kita hidup, taubatlah. Sama ada kita semayang ke kita tak semayang. Semayang tu apa? Pelengkap kepada taubat. Mana hati kita tu, kita menyesal tak lagi? Menyesal dah. Kita berazam ke untuk tidak mengulanginya lagi? Kita berazam dah. Dan kita berhenti tak lagi? Kita berhenti dah. Tu makna kita taubat. Nak zahirkan apa yang dalam hati tu, kita sebut astagfirullah. Nak menunjukkan kita merendah diri di hadapan Allah SWT. Dan kita solat sunat taubat, supaya taubat kita tu diterima oleh Allah. Dengan makna kita bertawassul dengan satu amalan yang namanya solat. Ada? Ada soalan lain? Waktu pada pandangan manusia, waktu dah jadi takabur. Takabur ni hati kita berasa kita besar. Orang tengok kita besar, tak masalah. Bila orang tengok kita besar tu, tujuannya untuk kita bawa orang tu kepada Allah. Maknanya bila orang respect kepada kita, mudahlah untuk kita bawa dia kepada Allah. Dan kita akan menjadi asbab kepada kebaikan. Asbab kepada kebaikan tu pahalanya cukup besar. Maknanya kita minta dengan Allah supaya kita menjadi asbab kepada kebaikan. Bukan kita minta sebab takabur tu. Sebab takabur lah hati kita, bukanlah hati dia. Dia tengok kita besar, tak masalah. Yang penting kita jangan berasa kita besar, walaupun kita besar semua hati. Sebab fauqa kulli dzi kabirin kabir. Ada lagi orang yang lebih besar daripada orang yang besar. Okey. Ada soalan lain lagi? Atau orang panggil tawabun tu. Tawabun ni banyak kali taubat, sebab banyak kali buat dosa. Kerana Al-Quran Tuhan kata innallaha yuhibbut tawabin. Tuhan sayang kepada orang yang banyak taubat. Antara bentuk banyak taubat sebab apa? Sebab banyak dosa. Tapi dengan syarat taubat yang pertama tu sah lah, cukup syarat dia. Mana kita menyesal dengan apa yang berlaku. Contohnya kita duk tengok gambar-gambar lucah sebagai contoh. Setengah-setengah orang muda ni, mudah-mudahan Allah SWT lindung mata kita daripada tengok bahan-bahan yang lucah. Kadang-kadang pakai pion cotek pun tengok juga. Mana ni? Mudah-mudahan Allah lindung kita. Tak ada kekuatan kita untuk kita nak elok daripada benda-benda begitu kalau tidak ada perlindungan daripada Allah. Tengok, tak tahan sangat tengok. Lepas tu sedar, ya Allah, astagfirullah, menyesal. Mana kita pun berazam untuk tidak nak tengok lagi lepas daripada tu. Tu taubat kita sah dah tu. Kita dah bertaubat dah tu. Takdir Tuhan esok tengok pula taubat pula. Taubat sah dah tu. Maknanya dosa dia tak ada dah tu. Dia dah bebas diri daripada dosa tu. Esok lusa tengok pula. Tu jadi hak baru semua. Jadi bila dosa baru semua, taubat baru semua. Taubat. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul cabut. Orang kata bahana dosa tu daripada kita. Jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Seperti mana iblis tak pernah putus asa untuk nak menyesatkan kita. Tu orang yang bertaubat tu. Jangan kita astagfirullah kalau ada peluang tu nak tengok lagi. Tu dah taubat tu. Tu dia dah putuslah hati dia tu. Mana kaki dia buat yang kedua, 2 dosa dah. Buat yang ketiga, 3 dosa. Buat yang keempat, 4 dosa. 5 dosa, 6 dosa, 7, banyak sama. Hati dia akan menjadi semakin kerah. Kotor. Akhir sekali hati dia mati tu. Yang dengar tadi. Kalau tadi dia buat, dia dosa bersih.
Salah buat pula kotor, bersih buat bersih. Salah buat bersih pula. Jadi dia baru ada sedosa. Hati dia tak nak kerah tu. Waktu dia proses tu. Proses. Jaga orang isap ladah mana? Buti. Tagih tu kan? Dosa besar tagih. Semua orang kata hak batin kita, dosa-dosa batin kita gitu belaka. Riak. Nak lepas daripada riak tu bukan mudah. Nak lepas diri daripada riak tu. Tahu dah riak tu dosa. Baca Quran nak nunjuk pula mari. Taubat pula, astagfirullah, dosanya aku, astagfirullah. Aku tak mampu, Tuhan panggil penipu di hadapan malaikat, di hadapan Nabi, betul-betul takut. Astagfirullah. Jadi teriman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Riak pula sekali lagi. Dalam semayang pun astagfirullah, ya Allah, apa nak nampak ni? Baca pula, riak pula sekali nak boleh kebuang. Cuba bayang benda tu dah sebati dengan kita bukan beribu tahun lah. Bagi tu baru berapa baru tau. 20 tahun dah gitu. Tiba-tiba nak buang seketak gitu, ingat boleh ke? Dia kena latih lah diri. Mari tolak. Belajar ni biar kita nampak buruk sungguh-sungguh sifat tadi. Hafal ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang menunjukkan buruk sangat sifat tu. Sehingga kita nampak sifat tu buruk, dapat membantu kita untuk kita nak nyahkan dia. Kemudian kena penuhkan hati kita dengan zikrullah. Ingat-ingat kepada kebesaran Allah, sebut puji Allah banyak. Biar timbul kebesaran Allah dalam hati kita tu. Barulah orang kata sifat tu dia akan jadi nipis. Maksiat jangan buat. Bila buat maksiat jadi hitam pula hati, jadi tebal pula. Nipis akhir sekali tanggal. Buat apa-apa pun tak ada riak dah. Kerana ingatan dia kuat kepada Tuhan. Kerana dia kenal Tuhan. Dia nampak sungguh bahawa manusia tak boleh bagi manfaat dan mudarat kepada dia. Ini orang yang dapat merasai kemanisan iman. Mana sebelum daripada tu dah manis mana. Kadang-kadang tahu ambil lembur. Cuma kita je berasa manis. Sebab kita rasa manis, sebab lidah kita tak berfungsi. Kita duk kaya ni manis. Padahal bukan manis pun pahit lepas-lepas. Tapi dah lidah tak ada berfungsi. Bila lidah mula berfungsi, barulah orang letak gula, barulah kita rasa, oh gini rupanya manis. Gini rupanya kemanisan iman. Man la yadhuq la yadri. Orang yang tak rasa, dia tak tahu. Nak rasa ke mana? Dengan cara beramal daripada ilmu yang betul. Daripada situlah baru Allah akan bagi anugerah kepada kita. Itu jalan biasalah. Tak pelik kalau Tuhan nak bagi selalu, tak pelik. Itu jalan yang luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع آل قتر أنثى وذكر رب وفقنا ترتضي وارزق وأخل أتقيا نهضى بالخير ربنا واقض عنا واغفر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك
ولا تولنا وليا سواك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أسرفنا أشرفنا فاتب تغسل واستر لنا العورات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع فضلا لا باكتساب منا نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي وآله وصحبه فالحمد للإله في البدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهر وباطنة في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى